That's great. Okay, it's 3:31. Should we start or shall we just get everybody nanti they just join in ke macam mana? What do you think? Okay, how many people do we have now? Right now we have about 10 people. Okay. 10 people, so we've got registered about 20 people. So some of it they said that they will be coming late, lambat sikit masuk. So I think it's okay lah, they can join us anytime lah. Betul tak? Okay, let's start then. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kembali dalam siri atau episod ketiga bersama Atika, saya dan Naj. Naj, apa khabar hari ni? Okey, di manakah anda berada? Okey, saya baru balik dari Melaka. Itulah. Baru balik dari Melaka dan memang berkenaan dengan apa yang kita nak bincang juga hari ini, iaitu penggalakan maya. Penggalakan maya ataupun virtual promotion dalam tourism. Virtual promotion dalam tourism. Tapi nanti kita bincang lebih. Ya, betul. Okey, so sekarang berada di Kuala Lumpur ya, bukan di JB, bukan di Melaka dah. Dah balik KL dah. Okay, that's great. Okay, baiklah, kita telah pun berada di siri ketiga. Lepas tu sekejap dia rasa walaupun kita rasa macam baru je kita mulakan episod pertama, kedua kan, dan sekarang dah ketiga dan dah pelbagai topik telah menjadi bahan perbincangan kita. Di antaranya topik hangat kita, virtual experience, virtual clinic, digital tourism, digital platform, reset dan juga relearn tourism. So banyak sangat ilmu yang kita pelajari dan di dalam new normal sekarang ni ya Naj? Banyak benda yang dah berubah semenjak COVID ni dan kita kena sesuaikan diri kita kepada new normal ataupun saya suka sebut resam baru, bukan normal baru. Resam baru. Saya suka resam baru. Betul. Okeylah, sedikit housekeeping. Sila mute-kan mic anda yang belum lagi nak bertanya soalan dan sebagainya, mute-kan sepanjang program ini berlangsung. So nanti senang sikit kita kan. Okey, baiklah Naj, kita bukan berdua hari ni. Kita ada dua orang lagi tetamu jemputan kita. Saya nak perkenalkan Encik Muhammad Zahir Mazlan, iaitu Pengurus Besar Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Dan kita ada Selamat datang. Kita ada Encik R. Muhammad Hafiz. R tu stand for Raja Hafiz kot. Ya? Ya, Raja. Ya, Raja betul. Muhammad Hafiz. Raja Hafiz, beliau adalah penggiat pelancong dan jurupandu dan juga experience host. Selamat datang diucapkan kepada kedua-dua tetamu jemputan kita. Terima kasih ya kerana bersetuju untuk menghadirkan diri, meluangkan masa pada petang ini. Okey, kita akan mulakan dengan Encik Zahir. Tapi sebelum tu, kita lihat dulu klip video ini. Okey, boleh nampak tak? Ya, nampak. Alright. Okey, cun. Okey, banyak juga tourism produk yang kita lihat. Sebenarnya ada muzik. Mungkin anda dapat dengar tak muzik tadi? Sebenarnya ada muzik sekali dengan muzik dia tak muzik dengar. Tak ada? Okey, tak apa. Tak dengar. Okey, tak apa, nanti kita akan downloadkan dekat dalam YouTube dan juga social media kita. So kita akan lihat balik produk-produk pelancongan tersebut. Baiklah Encik Zahid, memang banyak ya produk-produk di Negeri Sembilan. Saya lihat tadi ada Port Dickson, Somban, Ngambau, Kuala Pilah, Jelebu. Betul tak? Cuba ceritakan sikit tentang kempen Tohjah Negeri Sembilan ni Encik Zahid. Silakan. Boleh dengar? Okey, cuba mic dah okey kan? Mic dah okey. Cuba silakan.
Tak dengar. Tak dengar mic. Tak dengar. Okey, sekarang dah dengar dah. Okey, dekat sikit tadi, dekat sikit. Okey, mulakan Cik Zahir. Tak dengar balik. Okey. Yang ni adalah glitch ya, technical glitch yang kita kata kita dah new normal. We are using virtual sekarang ni. These are the technical glitch yang kita kena pandai macam mana kita nak tackle. Cuba mute tu, mute and unmute balik. Boleh tak? Saya rasa dia punya apa tu connection, internet connection ni. Dia kadang-kadang kalau internet connection lemah sangat, nanti dia app tu sendiri tak benarkan mic Ya, itu betul. keluar lah. Ya, Saya pun betul, ada betul. perasan juga tu. Cuba boleh Cik Zahir. Cik Zahir boleh bercakap? Saya rasa ada masalah dengan internet connection sebab dia hang. Dia putus-putus. Dia hang di situ. So, okey. Bagaimana kita nak buat? Okey, tak apa. Selalunya di source tu, maksudnya di tempat orang yang sedang mengalami masalah ataupun gangguan tu. Ya, sebab betul. yang lain boleh dengar. Ya, betul. Okey, mungkin saya boleh text dia dan suruh log out dan log in balik kan? Ya, log out dan log in balik. Let's try. Dan sementara tu nanti kita bagi Raja Hafiz untuk bercakap ya, betul. dululah. Sekejap ya. Cik Zahir. Boleh juga cara tu. Off video dan guna mic. Ya, itulah. Saya nak suruh dia bagus. off video dan guna mic, betul. Bagus cara ni. Log out off the video. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan Hafiz. Hafiz, anda bersedia? Okey, sebentar ya. Hafiz. Okey. Okey. Okey, baiklah. Hafiz, dengan Hafiz sendiri mungkin Hafiz boleh ceritakan sikit mengenai peluang dan pentingnya penggalakan pelancongan maya terutamanya untuk Negeri Sembilan dan potensi produk virtual experience untuk pasaran antarabangsa. Bagaimana boleh anda kongsikan? Okay, selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Harap boleh dengar suara boleh dengar Boleh dengar? Ya, boleh. Best. Ya. Baik, harap jelas berkenaan dengan saya Hafiz, pemandu pelancong ataupun jurupandu pelancong dan salah seorang experience host lah. So cerita dia sebelum saya diperkenalkan oleh MPC dan juga sifu saya lah, arkitek sendiri Tuan Nes kita yang menghubungi saya untuk jadi host, salah seorang jadi pilot project untuk projek experience host. Saya nampak dia satu platform yang baik untuk kita ceritakan kita punya kepandaian kepada dunia lah. Apa yang kita pandai, kita boleh kongsikan pada dunia. Tak kira apa je. Pandai masak ke, pandai bertani ke, pandai topik apa-apa je, kita boleh share je. Dan bagi saya Negeri Sembilan ada banyak benda yang mungkin orang tak tahu dan lebih patut dan perlu untuk dikongsikan lah bagi saya lah. Okey, saya ada slide ni sebenarnya yang nak dikongsi bersama. Sebentar ya. Okey, kita ada ni adalah virtual experience kan? First edition. Lepas tu kita ada second edition untuk virtual experience products yang Hafiz sendiri dah developkan untuk Negeri Sembilan. Mungkin Hafiz boleh kongsi pengalaman Hafiz berkenaan dengan macam mana development of the product dan sebagainya. Macam mana terfikir nak dapatkan idea untuk jadikan produk dan juga title tersebut. Okey, sebelum saya sambung, saya lupa nak greet juga bos saya di Negeri Sembilan, Tuan Muhammad Zahir Mazlan, Ya, betul. ataupun penguruh besar lembaga pelancongan, basically dia bos kita orang lah dekat Negeri Sembilan. So idea tentang virtual tourism ni, terutamanya Adat Pepatih ni timbul daripada perbincangan saya dengan mentor saya lah, Cik Nes.
Ketika itu MPC memang organize dan virtual experience ni, dan saya sebenarnya dah dengan Tuan Nes dah brainstorm beberapa idea lah. Tetapi idea ni yang saya rasa subject matter ataupun bahan tu yang saya agak selesa lah. Dan saya tak perlu keluar, sebab kalau nak keluar kan takut internet tak clear lah apa kan. So saya buat slide dan berada di depan laptop sajalah. So makanya saya pilih adat pepatih, dan adat pepatih ni sengaja kami pilih kerana terlalu banyaknya salah faham orang tentang adat ni. Termasuk orang Negeri Sembilan sendiri dan orang luar apatah lagi. Makanya kita selain daripada kita kongsi, kita cuba dispel apa juga salah faham, rungkaikan apa juga yang kekusutan orang pasal adat ni. So kita harap sampai maksud lah. Betul. Saya pun salah seorang daripada attendees your program, the previous program. Di edition pertama saya rasa kagum dan juga tak pernah tahu langsung pasal kita tahu hanya daripada buku, tapi bila dah ada virtual experience tersebut, so kita boleh berinteraksi dengan host tersebut, saya rasa macam excited, teruja, boleh tanya banyak soalan dan sebagainya. Betul tak? Naj, ada apa-apa yang nak dikongsi di situ, Naj? Ya. Izinkan saya take a step back, kita melangkah ke belakang sedikit untuk dijelaskan apa yang sampai kepada Raja Muhammad Hafiz punya pengalaman dalam virtual experience tu. Okay. Virtual experience ni adalah satu cara di mana kita buat program, kita buat pembentangan, kita buat persembahan, kita buat tour secara maya, secara online, secara virtual, dan kita pasarkan dulu, kita dah sediakan apa yang kita nak buat dan kita pasarkan dulu pada satu masa yang tertentu, hari dan masa yang tertentu, kita jual kita jual benda ni. Jadi orang akan beli tiket untuk masuk dalam kita punya persembahan ataupun kita punya tour ataupun kita punya show apalah yang kita buat tu, dan mereka akan dengar. Jadi kita kena pastikan yang apa yang kita nak buat tu memang menarik perhatian orang. Seperti yang dibuat oleh Raja Muhammad Hafiz, dia pilih tajuk adat pepatih. Jadi sesuatu yang memang sangat dekat dengan Negeri Sembilan, sangat menarik perhatian. Jadi kita pandai-pandai kita pasarkan ke dunia apa yang kita nak persembahkan tu, dan orang bayar. Dia adalah cara untuk payment gateway dia, ada cara untuk orang bayar. Kemudian pada hari dan waktu yang ditetapkan, kita buat pembentangan live secara betul-betul langsung maya di internet. Jadi alhamdulillah dengan cara itu kita boleh memberikan lebih publicity, lebih marketing, pendedahan kepada sesuatu perkara yang kita nak sampaikan. Dalam kes ni ada pepatih dan secara tak langsung Negeri Sembilan. Jadi itu yang kita boleh buat. Itu yang sekarang ni kita nak lebih ramai orang buat macam apa yang Raja Hafiz dah buat. Jadi mungkin kita boleh tanya apakah pengalaman sebenar dia, macam mana dia buat tu, macam mana Raja Hafiz buat tu. Ya, betul. Pengalaman tu. Sebab dah lah pengalaman satu, perasaan satu, sebab diberi peluang dan kepercayaan oleh Tourism Productivity Nexus, lepas tu kita ada TPN dan MPC untuk kendalikan my virtual experience tersebut. So saya rasa memang sangat teruja dan juga takut pun ada, betul tak Hafiz? Mungkin Hafiz boleh share tu pengalaman tersebut. Okey, terus terang sebetulnya saya memang sangat seriau lah orang kata. Terhormat tu pun ya juga. Ya, kali pertama tu dia tak ada orang kata apa, presiden tu tak ada banyak sangat lah. Malah topik yang kami discuss dan yang kami putuskan adalah satu topik yang abstrak, makna kata dia konseptual. Makanya dia lebih bagi saya agak mencabar, dan kami memutuskan untuk sengaja membuat dalam bahasa Inggeris kerana kami merasakan, saya lah sendiri merasakan yang bahan adat pepatih ni kalau dalam bahasa Melayu mungkin dah agak banyak. Dan saya ambil dua pendekatan. Satu, pendekatan berbicara tentang adat pepatih dalam bahasa Inggeris. Kedua, dalam bahasa yang santai sebagai seorang pemandu pelancong. Dan ketiga, secara live lah. Ini kau kena pasang ni juga.
Boleh. Okey. Okey. Sekejaplah. Okey. Sekejap, Tadi ada macam sebab echo sikit. Ada echo tu. mungkin Cik Zahir boleh mute-kan sekejap mic Cik Zahir. Boleh tak Cik Mute Zahir? sekejap. Mute okey, terima kasih sebab dia ada macam ni kan ada Macam gangguan bercanggah. gangguan di situ. Itulah Hafiz, saya rasa semua orang akan teruja dan semua orang akan rasa takut sebab ini adalah mungkin pengalaman pertama. Mungkin tidak pengalaman pertama untuk Hafiz sebab Hafiz sendiri adalah seorang pengendali jurupandu pelancong, lepas tu pernah mengendalikan beberapa package sana sini, domestik dan international dan sebagainya. Tetapi bila ia dilakukan secara live, secara virtual, lepas tu nak ada pula narration dan storytelling, tentu perasaan yang apa orang kata berdebar-debar tu kan memang akan ada, betul tak? Pasti. Itu kena ada, nasib baik ada mentor yang boleh yakinkan bahawa tak ada apa. Sebab Nas saya tahu dia memang selalu cakap tak ada apa, kita buat je, mesti boleh. Betul tak? So semangat mesti boleh tu mesti kita rasa macam wah, at least kita ada mentor yang boleh bantu kita. Dulu kalau kita nak buat presentation, public speaking, kita takut kan, stage fright dan sebagainya kan. Tapi now live sama juga sebenarnya. Tapi pendapat saya you've done very great job. I've seen it. I've seen your my VXP and it was very good and it was a very properly done. And kudos to you and also your mentors and also your team, behind it. And I hope that we can just get it, from the orang kata multiple platform, not only Kino, not only maybe Airbnb soon, maybe another platform lagi yang kita boleh letakkan, your my virtual experience so that everybody would know the experience about Negeri Sembilan dan sebagainya. Okay, pada pendapat Hafiz pula. Tuan Zahir dah dapat masuk balik ni. Cuba kita tak apa Naj, kita habiskan dengan Hafiz, lepas tu kita start fresh dengan Cik Zahir. Lagi ada semangat dia lain sikit sebab dia penutup kan. Macam tu, betul tak? Boleh. Alright. So Hafiz, ni last question ni. Pendapat Hafiz sendiri kan, bagaimana untuk menggalakkan penggiat pelancongan yang lain ni, penggiat industri yang lain ni, terutamanya di Negeri Sembilan atau di mana saja di seluruh Malaysia ni untuk menghadiri atau participate dalam program MyVXP ni. Apa yang Hafiz buat, yang menyertai dalam program yang Hafiz buat sekarang. Bagaimana cara? Adakah tips atau semangat dan sebagainya? Cuba share sikit dengan kami. Bagi saya lah orang yang biasa ni ada sikit pengalaman lah, tak banyak. Itu pun banyak technical glitch tu, saya mengaku lah. Sebenarnya bukan masa program you saja, sekarang pun ada technical glitch. Makanya itu sebenarnya cabaran yang kita sebenarnya kena dedahkan. Dan sebetulnya sebelum saya masuk Google Meet ni ada awal-awal dia tulis expect technical glitch. Itu bagus tu. Bagus. Ya, betul. Okay, bagi saya virtual tourism ni memang boleh buat duit lah bagi orang-orang yang macam kami ni yang hilang pekerjaan kerana COVID-19. Buat duit tu maksudnya bukanlah maksudnya boleh memberi pendapatan lah tetapi dengan syarat dia kena tahu kekuatan diri dia lah. Maksudnya kalau dia tu jenis malim gunung, dia biasa dengan gunung ke apa ke, dia kena tahu dua benda lah, produk dia, trail dia tu, laluan dia tu. Keduanya kemampuan dia untuk menyampaikan di alam maya ni. Sebab kami pemandu pelancong biasa di alam realiti lah. Betul. Depan orang tu 100 orang pun insya-Allah tak ada masalah lah. Tetapi bila alam maya ni mula-mula saya buat dengan Cik Nes, saya kaku macam batu tu. Nak kena masuk berpuluh kali dengan dia, dengan Cik Zamir baru jadi. Makanya tahu subject matter tu inside out, maksudnya tahu luar dan dalam. Dan kalau boleh buatlah interview sikit dengan orang-orang. Dan saya sebetulnya harus mohon maaf juga tak sempat nak menghadap Tuan Muhammad Zahir sebelum saya buat sebab saya sebenarnya tinggal di Putrajaya. Saya nak turun Seremban agak sulit jugalah cuma bagi saya kena ada kekuatan tu dan kenal produk tu luar dan dalam lah. Dan akhirnya kita boleh sampaikan. Dan suka saya nak maklumkan kali yang kedua, second edition tu saya sangat teruja kerana Wakil Menteri Besar Negeri Sembilan Dr. Andes Syamsuddin Ahmad, pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan turut serta
Dan juga Datuk SS wakil Datuk SS juga turut serta. Cuma Dr. Randes sendiri sebagai pengarah Muzium Negeri Sembilan, dia siap tolong jawab soalan ni. Maksudnya ada soalan-soalan yang mungkin terlalu detail yang saya tak mampu jawab, dia tolong jawabkan. Makanya ada pembantu lah. Okey, bagus tu, bagus. Semangat tu, semangat. Teamwork yang kita perlukan, betul tak? Okey, kolaborasi. Exactly. Saya pun excited juga sebenarnya bila kita dengar saja virtual tour. Sebab tu saya punya first episode dengan Naj adalah we just talk about virtual tour. Apakah itu virtual tour? Kemudian dengan Cik Zamil, lepas tu kita ada Puan Hafizah pula daripada TPN dan also FPC yang menerangkan pasal digital virtual clinic. Virtual clinic, kita ada digital tourism, digital platform, brilliant research tourism dan sebagainya. So saya rasa macam amat teruja because walaupun dalam keadaan pandemik yang sekarang ni yang semua orang tak boleh keluar sana yang macam selalu, at least kita boleh buat juga sesuatu secara online, secara maya. Betul tak? Okeylah, kepada yang berminat untuk turut serta dalam program MyVXP ni yang dilancarkan oleh Tourism Productivity Nexus TPN NPC, anda boleh emailkan kepada atikanaj@gmail.com atau boleh layari di laman web www.wayup.my. Itu penting tu, nanti kita akan type di dalam chat box tersebut. Baiklah Hafiz, terima kasih di atas konsen tersebut. Jangan pergi lagi ke mana-mana. Okay, kita dah ada Cik Zahir ni untuk kita tanya lagi banyak soalan yang boleh kita tanya ya. Okey, baiklah Cik Zahir, adakah Cik Zahir bersedia? Tolong unmute-kan mic tersebut. Hello, testing boleh? Alhamdulillah. Finally Cik Zahir. Okey, tadi selamat saya datang kembali. Selamat kembali. Selamat kembali ke alam maya. Okey, kalau tadi saya ada tunjukkan klip video berkenaan dengan produk-produk tourism ya di Negeri Sembilan. Memang banyak sangat terdapat produk di Negeri Sembilan. Saya spot tadi ada yang Tuojah PD, betul tak? Lepas tu ada Tuojah Somban. Lepas tu ada lagi berbagai Tuojah kan? Betul tak Cik Zahir? Ada, betul. Mungkin Cik Zahir boleh cerita sikit pasal Tuojah Negeri Sembilan ni. Saya bukan orang Negeri Sembilan, maafkanlah kalau tak betul saya cakap bahasa dialek gitu ya. Okey, silakan. Pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada TPN, NPC, Tamu Asia, Atika dan juga Mr. Naj dan juga saudara Hafiz kita atas jemputan untuk kita berada di alam maya pada hari ini. Pertama kali juga sebenarnya untuk Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Sebelum ni pun since pasca COVID, sejak kita PKPP, kita pun dah bermula dengan mesyuarat secara biasa. Okay, dan ini adalah pertama kali kita berada dalam webinar. Okay, kalau saya nak kongsikan berkenaan dengan Jom Tergojah Negeri Sembilan, sejarahnya kita sebenarnya lancarkan satu kempen. Sebaik sahaja kita dapat maklumat bahawa Yang Berhormat Menteri Pelancongan telah membatalkan Visit Truly Asia Malaysia 2020. Kita terus bergerak dengan agenda sendiri untuk memaju dan menaikkan pelancongan domestik. Kita bermula tak silap saya pada 10 Jun kita launching Jom Tergojah ni, dan selepas itu baru Motek datang dengan kaedah yang sama untuk memberi tumpuan kepada sektor pelancongan domestik, dan kami pun bersyukur ya apa yang kami buat align dengan apa yang mendasari pelancongan peringkat nasional. Okey, Jom Tergojah ni lebih kepada logat negeri lah. Kalau ikutkan layman macam kita selalu sembang ni, jom kita terjah. Rumah terjah Negeri Sembilan. Memang hasrat dia macam Tika dan juga Mr. Naj sebut tadi, bahawasanya kita ada banyak produk. Dan saya pun ada sedikit darah Negeri Sembilan ni, pun tahu ada produk di Negeri Sembilan. Isu kita adalah kita tak tahu produk itu di mana. Dan bagaimana nak sampai kepada produk itu. Okay, jadi LPNS dalam norma baru dan juga di bawah pentadbiran baru ni, kita cuba bergerak supaya Jom Tergojah ni kita memberi tumpuan kepada 3 perkara. Yang pertama adalah product awareness, yang kedua product update, dan yang ketiga product recognition. Product awareness ni kita nak bagi tahu dekat pengunjung, pelancong dekat luar sana, bahawasanya Negeri Sembilan ada produk-produk dan pelancongan yang boleh
dia orang datang anytime, bila-bila masa saja. Sama ada day trip, dia nak datang overnight dan sebagainya, semua kita ada. Dan produk update pula, kita nak bagi tahu bahawasanya kita dah ada produk sedia ada dan kita nak naikkan dia lagi dari segi promosi dan penggalakan pelancongan. Pemberitahuan yang lebih kritikal lah, maknanya kita supaya pengunjung pelancong kita tahu kita ada produk yang baik yang boleh kita tawarkan. Dan recognition ni sebenarnya adalah satu bentuk pengiktirafan lah kepada produk-produk yang berada di Negeri Sembilan ni yang ada identiti, contohnya restoran makanan yang beridentitikan Negeri Sembilan, masak lemak cili api dan sebagainya. Kita bagi pendapat kepada mereka ni bahawasanya dia adalah ikon pelancongan dan dia akan dapat satu plak daripada lembaga yang menunjukkan kami dah datang melawat, dah datang vetting. Kita tak ada apa-apa kriteria yang very spesifik. Kita tidak mahu pergi terlalu rigid macam tu. As long as you membawa identiti Negeri Sembilan, boleh bantu negeri, kita bergerak sama-sama, kita recognize you through that plug. Dan bila orang datang tengok kat kedai, dekat dan sebagainya, dia ada nampak plug tu, dia vetted by lembaga lah. Okay. Bagus tu. Itu antara program kita Jom Terojah ni lah. Time to time, sekarang kita berada di fasa pertama. Selepas kita turun sekitar sebulan lebih yang lalu, kita dah pergi seluruh 7-8 daerah di Negeri Sembilan ni. Kita akan update kita punya produk di setiap daerah. Sebab tu dia akan keluar Jom Terojah Rembau, Jom Terojah Jempol, Jom Terojah Jelebur. Di setiap daerah tu kita akan spesifikkan apakah produk-produknya di daerah itu. Dan dia memberi satu bentuk garis panduan, tunjuk arah kepada pengunjung pelancong kita yang datang bila-bila masa, hari biasa, hari minggu dan sebagainya, dia tahu mana dia nak pergi. Dan dekat kita punya poster tu, kita ada sediakan QR code map sekali. Dia scan dia terus boleh sampai. Dia tak payah Google dah. So usaha kita bukan sahaja fungsi kita sebagai lembaga, kita pun sebenarnya seronok juga nak membantu usahawan-usahawan kita kat luar sana. Betul. Ada give and take. Kita sama-sama bekerjasama sebab nak membantu mereka dan mereka pun sebenarnya membawa pun sebagai duta kecil kepada negeri juga. Betul. Okey. Nak ada apa-apa nak tanya Cik Sahir kita? Okey. Saya rasa seperti yang sebut tadi, macam kita kenal pasti macam restoran ke ataupun tempat-tempat yang boleh dijadikan ikon pelancongan Negeri Sembilan tu, itu memang satu idea yang bagus dan saya difahamkan ada plat dia ya. Ada. Kita ada bagi tanda. Ada bagi tanda lahir kat kedai tu lah. Kita dah sampai dekat dia. Okey, betul. Elok juga kalau tanda-tanda tu, flag ataupun cara untuk mengenal pasti tu boleh disebarkan melalui media sosial ataupun dan sebagainya. Jadi kita yang nak melawat ke Negeri Sembilan tu, kita boleh identify mana dia dan sebagainya, apa yang dia jual atau apa masakan dia ataupun apa produk dia yang unik Negeri Sembilan tu. Itu memang cantik. Jadi kita pun boleh cari. Betul. Betul tu Mr. Nai, sebab once kita dah sebenarnya kita dah habis melawat produk ni, cuma tanda tu kita belum bagi lagi sebab tanda tu pun belum siap. Once tanda tu dah siap, kita akan bagi kepada produk-produk ini. So kalau dia kedai makan, dia tampallah dekat dinding, tiang dia dan sebagainya. So kita akan ambil gambar, kita akan update. Kedai ini ada produk kraftan tangan, kedai ini ada produk makanan tradisional, kedai tempat ini ada pameran kebudayaan, kesenian, pertunjukan dan sebagainya. Kita akan spesifikkan perkara tu through kita punya social media nanti. InsyaAllah. Bagus. Tu tak lama lagi Milah pun nak terojah juga ni Negeri Sembilan ni. Weekend ni lah kot. Sebab dah ada QR code, so senang nak cari tempat makan kan. Betul. Tempat-tempat yang dan sebagainya. Okey, bagaimana respon orang ramai bila walaupun kita masih lagi berada dalam PKPP kan. So bagaimana respon orang ramai? Adakah tempat-tempat tersebut ramai dikunjung pengunjung atau bagaimana? Cik Zahir. Okey, kalau saya nak cakapkan bahawa berdasarkan usaha kita ni kita mendapat respon yang sangat baik,
saya rasa macam kami pun syok sendiri. Sebab Betul. Negeri Sembilan ni sebenarnya selain daripada promosi atau kempen yang kita laksanakan, Negeri Sembilan itu sendiri secara semula jadinya telah memang strategik. Betul. Kita adalah central region kepada negeri-negeri lain untuk accessible tu senang daripada Melaka, dari KL, Putrajaya, KLIA, Sepang dan sebagainya. Okay, so kalau kami tengok kepada pemerhatian, observation selama kurang lebih 2 minggu sejak PKPP ini dilaksanakan, alhamdulillah respon tu baik. Sama ada through kami punya kempen ataupun memang walk in pengunjung yang memang mengisi masa lapang hari Minggu untuk datang. Kalau Tika, Mr. Nash, Hafiz pun saya rasa kalau rajin nak pergi ke PD, boleh datang setiap minggu. Kalau nak cuba nasib, datanglah minggu ni. Sebab saya sendiri pun yang mengelola program promosi aktiviti penggalakan pelancongan negeri ni, kalau boleh setiap hari Minggu macam nak elak pula nak pergi PD. Dia punya crowded tu di luar batas pemikiran kita dulu. Kalau you nak try nasib boleh lah. Dan kadang-kadang kalau terpaksa pergi baru kita pergi. Sebab sampai nak makan pun susah. Dia bukan susah tapi tempat yang kita suka nak pergi, dia dah memang ramai orang. Ya betul. Kedai Social yang distancing lagi. Kedai yang nothing pun sebelum ni, you boleh tengok, oi ramainya kedai ni kan. Padahal sebelum tu nothing. Sebelum tu kita tak tahu apa-apa pun. Bagus. Dia orang ni pun sebenarnya pengunjung ni pun yalah trending sekarang kan, bila dia dah datang jumpa sana, dia sendiri up. Dan dia juga sebenarnya memainkan peranan kepada rakan-rakan dia pula di luar sana kan. So dia pun membantu kita jugalah sebenarnya. Ya betul. So kena pergi ya Naj. Hafiz pun dekat je Putrajaya. Saya pun berada di Putrajaya jugalah. So dekat je tu. Tak sampai pun 1 jam, betul tak? Marilah kita pergi weekend ni. Okey, baiklah. Soalan saya yang last, akhir sekali lah nak tanya pandangan Cik Zahir. Sendiri, apakah produk pelancongan yang sesuai untuk kita bangunkan melalui virtual tour? Banyak tu tadi. Virtual tour ni pun satu kaedah baru. Macam saya sempat tangkap tadi semasa technical brief tu, dengarlah juga yang Cik Hafiz, Cik Nas cakap tadi tu. Okey, alhamdulillah. Okey. Antaranya produk, kesenian, kebudayaan dan sebagainya. Betul. Kalau kami di peringkat lembaga pelancongan ni, kami suka kalau perkara-perkara yang kita boleh pasarkan ataupun walaupun bukan pasarkan, mungkin di peringkat pengenalan through virtual tourism ni. Pengenalan, betul. Melalui kita punya produk kesenian, sebab kita ada tarian Colours of Malaysia di bawah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Sembilan. And then kita ada aktiviti warisan adat dan warisan di bawah lembaga muzium. Pada masa yang sama kita ada usahawan makanan di luar sana yang telah pun bergerak ke arah termasuk produk craft ke arah online business ni. Dan mereka pun dah dalam rekod kita sejak Mei yang lalu, Mei dan Jun, hasil jualan online sahaja produk usahawan craft kita ni telah mencecah sekitar 45,000 sebulan. So through marketing macam ni lah. So usahawan-usahawan macam ni yang kami seronok. Kita pun tidak boleh nak memilih. Tapi bila dia sudah mula bergerak ke arah resam baharu tu, Cik Nas ya betul, resam baru. Dia dah bergerak ke arah new normal tu, sebenarnya dia boleh adapt dengan perubahan-perubahan yang sedang berlaku. Dan kita pun sangat seronok untuk membantu dan kita percaya kita boleh pergi lebih jauh lagi sebenarnya. Betul. Naj, ada apa-apa nak tambah dekat apa yang Cik Zahir dah terangkan tu? Saya terpikat untuk nak cuba lagi kita pasarkan, kita perkenalkan, kita war-warkan produk-produk pelancongan Negeri Sembilan ni melalui virtual tour dulu. Sebab kita buat virtual tour dulu, kemudian nanti orang kenal dan biasalah bila kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi bila dia kenal tu dia dah mula tertarik dan bila keadaan lebih kondusif dia akan datang. Jadi kita kena perbanyakkan offering.
offerings, yes, offering betul. offering Yes. secara Betul. maya seperti yang dibuat oleh Raja Hafiz. Dia buat ada pepatih apa semua. Jadi Alright. kadang-kadang benda yang kita kena buat tu dia tak semestinya satu produk yang boleh dijual. Macam ada pepatih tu, Betul. kita bukan jual ada pepatih, Betul. tapi kita menjual ilmu dia. Ya, Kita betul. jual ilmu, pengetahuan tentang adat pepatih ataupun tentang cara benda-benda lain ialah benda yang menarik tentang Negeri Sembilan. Contohnya nature, alam semula jadi yang ada di Negeri Sembilan, gunung yang boleh didaki dan sebagainya. Jadi kita buat virtual tour di satu gunung tu dan kita tunjukkan apa yang orang boleh dapat situ. Sementara tu siapa yang mungkin ialah sekarang ni bukan apa, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya. Jadi tapi mungkin dia orang yang suka outdoor, dia suka panjat gunung, dia suka hiking dan sebagainya. Jadi kita pasarkan kepada orang yang dia boleh hidup, cukup untuk hidup tapi tak cukup untuk nak pergi ke Negeri Sembilan, nak pergi hiking, nak pergi panjat gunung. Jadi kita cari tempat yang sesuai dan kita buat dia punya virtual tour di situ. Jadi insya-Allah lain kali bila dah ada kebolehan untuk pergi tu, kita dah ada market tu dah diperkenalkan. Right, betul tu Cik Nas. Sebab macam yang saya sebut tadi, kita pun sebenarnya penumpuan kita tidaklah kepada untuk menjual sebenarnya. Jual itu adalah next step. Okay? Kita sekarang ni nak memperkenalkan product awareness, product update dan sebagainya. So kami juga dalam tindakan pada masa yang sama ni, kita akan datang dengan short video. Mungkin cara buat anyaman bakul. Kita tak nak jual pun lagi bakul tu, tapi for the time being kita nak memperkenalkan ini adalah tradisi. And then mungkin cara nak masak dodol, ada virtual tour kat situ. Ada nak buat rendang maman dan sebagainya. Kita akan tunjukkan apakah identiti makanan Negeri Sembilan, identiti produk dan sebagainya. Jual ni adalah satu way forward lagi yang kita akan tengok kemudian lah. Which is dia pun kena dapatkan blessing daripada product owner dan sebagainya. Kami di peringkat lembaga ni menyediakan platform, supaya mereka boleh, dia punya business model itu lebih dinamik dalam keadaan yang sekarang. Bukan jualan produk tu sekarang ni, bukan produk saja boleh jual sebenarnya. Muka pun, servis pun dah boleh jual. Oh ya, betul. Silap-silap besok orang yang buat rendang maman tu resepi pun dia jual dia nanti. Ya, betul. Betul. Okey Hafiz, ada apa-apa nak tambah tak berkenaan dengan produk-produk tourism Negeri Sembilan ni? Oh, kalau nak tambah sebenarnya macam Cik Nes dengan Tuan Zahri cakap tadi, Tuan Zahir cakap tadi, banyak produk macam betul lah. Saya pun dulu saya duduk dekat Semban, baru-baru ni dia pindah Putrajaya. So makanya saya sendiri tahulah banyak juga, memang banyak produk di Negeri Sembilan. Dan saya pun look forward lah, memang teringin juga nak satu hari turun Semban menghadap Tuan Zahir balik, menghadap lembaga, nak menghadap. Sebenarnya saya nak mohon supaya kami pemandu pelancong disekalikan dalam roadshow tu, meaning pergi ke setiap daerah tu, supaya kami belajar tentang apa yang mungkin kita tak tahu. Mungkin ada benda yang nyata tu kita nampak, ada benda yang tak nampak tu yang kita nak kena belajar. So bila pemandu pelancong ni dia tahu, dia pandai nak bercerita ke orang tu. So maksudnya dan virtual tourism ni pun experience ni pun sebenarnya macam Tuan Zahir cakap tadi, dia sebenarnya awareness dia nak bagi orang faham macam adat pepatih. Walaupun saya buka tu adat pepatih, tapi hujungnya tu kita jual makan beradat dekat museum, kita ajak pergi Tamboi, kita ajak pergi PD. Makanya dia lebih kepada pemuka lah. Makanya kita semua ni saling berkait dia sebenarnya. Makanya itulah kita. Sebab itu juga fungsi lembaga sebenarnya. Kita hanya menyediakan platform, memberi ruang yang lebih luas kepada pengusaha kita, sama ada produk ke makanan dan sebagainya, supaya dia ada alternatif untuk new business model dia ni,
berdepan dengan pandemik COVID tu lah. Right. Betul. Okey, baiklah, mungkin kita buka soalan daripada attendees kita petang ni. Silakan. Ika, sebelum tu Yes, izinkan saya macam recap sikit supaya nanti siapa nak tanya soalan dia mungkin tergerak pada ni. Silakan, ya. Saya tengok macam-macam produk yang ada di Negeri Sembilan yang kita memang boleh perkenalkan melalui virtual tour dulu, virtual experience dulu. Ya, contohnya sebenarnya saya pergi Melaka tu, saya terjumpa seorang di Melaka tapi dia orang Negeri Sembilan dan dia berminat dia nak buat virtual tour, virtual experience untuk kampung Bangkinang di Negeri Sembilan. Kampung Bangkinang. Bagus tu. Jadi saya tekankan pada dia, okey, bagus. Okey, cuba cari apakah perkara-perkara yang unik yang Negeri Sembilan tu. Jadi biasalah kan, kita memang kalau kita nak pasarkan, kita marketkan sesuatu, kita kena tunjukkan bahawa benda tu unik. Kita janganlah tunjukkan benda yang biasa semua orang ada. Betul. Kan. Jadi kita tunjukkan apa yang unik, jadi dia dah terfikir, oh ya, apa yang unik. Sebab kalau kita pasarkan pada kita kena tahu juga pasaran kita macam mana. Kalau pasaran domestik, apa yang kita boleh tunjukkan. Kalau ada pasaran luar negara, apa yang kita boleh tunjukkan. Atau kalau dalam kita punya virtual tu ada dua-dua, kita kena pandai-pandai olahkan supaya dua-duanya pun ada perkara-perkara yang unik untuk dua jenis pasaran tu. Jadi kemudian juga untuk saya nak bincang dengan orang yang minat hiking, minat buat nature ataupun nature guide lah ya. Jadi mungkin dia boleh buat virtual untuk Gunung Datuk ataupun Gunung Beremban. Ini semua dekat Negeri Sembilan ni. Jadi kita boleh perkenalkan, sediakan. Jadi orang akan tergerak. Tapi itulah, kita kena pandai-pandai buatkan supaya apa yang ditunjukkan tu akan menarik orang untuk bayar dan masuk. Sebab itulah caranya orang tu buat duit. Ya, buat duit secara halal. Jadi dia win-win situationnya ialah dia, orang yang bayar, dia masuk, dia belajar something. Dia dapat tahu dekat Gunung Datuk ni macam ni rupanya, boleh ada tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna macam ni apa semua. Jadi dia ada dia punya educational value tu. Sama juga dengan homestay, Bangkinang ke mana-mana yang ada lah. Kita kena tunjukkan ada educational value juga selain daripada pure tourism. Ya, betul. Itulah. Ada Cik Zahid nak tambah ke? Teruskan. Macam yang saya sebutkan tadi, kita perancangan next step kita adalah selepas kita buat product awareness, update dan juga recognition ni, dan juga jom tergojah daerah through by daerah yang kita dah paparkan sekarang ni. Kita akan go by sector pula, by segment. Antaranya adalah adat warisan, kesenian kebudayaan, eco-pelancongan, pantai, sukan dan rekreasi. So yang itu dia akan consist overall Negeri Sembilan. Tapi you boleh daripada situ kita boleh nampak. Kalau nak contoh eco-pelancongan, nak pergi hutan Taman Negeri Kenabui, kita akan tunjukkan gambar dan sebagainya, so you akan pergi ke sana. Tapi kalau nak pergi PD forest, dia ada belah sini pula. So sebab kalau kita punya pengunjung ni tapi dia orang pun tak tahu sebenarnya. Salah satu peranan kita adalah saya kongsikan juga, kalau tuan-puan datang ke Port Dickson tu, Port Dickson sekarang bukan lagi cerita berkenaan pantai dan laut. Dia dah ada semua segmen pelancongan dalam Negeri Sembilan. Dia ada adat warisan di Pangkalan Kempas, dia ada eco pelancongan di PD Forest Sungai Menyala, dan dia ada sukan pantai rekreasi. Sebenarnya dia macam datang PD, you sebenarnya telah melawat Negeri Sembilan. Macam tu lah saya. Semua segmen ada dekat PD. Tapi kita the spill over tu kita nak taburkan ke seluruh negeri lah. Chain economy effect tu kita nak manfaatnya dinikmati oleh semua orang, tidaklah dalam satu-satu kawasan, satu-satu tempat je. Kita nak kemeriahan dia tu dikongsi bersama. So kita bangunkan juga tempat-tempat lain
berdasarkan tuntutan keperluan dan sebagainya lah. Okey, faham. Okey, kita tanya sesiapa yang ada mempunyai soalan. Sila tanya Ya. pada Silakan. kita. Salam. Puan Hafizah. Okay, nice show. Okey. Salam. Zahir, Hafiz. Yap. Segak ya, masih Bertanjak. Bertanjak. Betul. Sama kan? Nash, essay Melaka Nash? Ya. Essay Melaka? Oh, tak. Dah baru turun daripada bus express tadi. Ni tengah relax dekat warung. Siap ada teh tariknya sini. Cuma komen lah just give insight. Yesterday Ash has a very good show on the prior lane. Surprisingly, our co-host he's just an average man. Kan? He was a fisherman. Dia bekas nelayan, but dia telah berjaya share his story about his kampung, his descendants, Portuguese, the culture, and he in fact sang for us. Yeah, but it's very nice conversing Portuguese language with the oldest lady in the kampung and the oldest house in the kampung in fact. So I think anybody can do virtual tour. So I think Encik Zahir boleh cari orang kampung berborak Nagoi. Ada kawan kita plan dengan Hafiz ke? So dia akan create that spillover effect macam last time Nash brought us over to Lenggong. So sekarang ni orang excited lagi Lenggong. Because Lenggong orang tahu memang dah tahu ada the oldest archaeological site in this region. Tapi from that show dia create more excitement. So I think that's the idea of TPN and NPC explore and really we propagate this virtual experience. So I think the court is open for us to really go this all out lah. Anybody can do as long as you have that passion story. Dia kampung tapi berjaya diolahkan, buat orang tertarik, teruja untuk melawat Lenggong. I believe lepas ni Negeri Sembilan lah pula. InsyaAllah. Ya, betul tu Puan Hafizah. Lepas ni Negeri Sembilan pula. Lepas ni Bilah sendiri pun nak pergi tu Negeri Sembilan dah. Okay, terima kasih Puan Hafizah. That was a very useful, very insightful information. Terima kasih. Good to have people like Puan Hafizah who is actually supporting, the whole of the MENP program and MyBXP, as a whole. So kalau boleh kita nak lagi ramai lagi penggiat industri. Macam tadi saya tanya dengan Hafiz, apakah cara untuk menggalakkan penggiat industri kita untuk sama-sama menyertai program MyBXP yang dianjurkan oleh TPN dan juga NPC supaya mereka mendapat sesuatu yang benefit, sesuatu faedah yang bukan hanya untuk diri mereka tetapi untuk berkongsi dengan semua. Yang ni baru kita cerita pasal domestik, belum lagi kita cerita kepasaran antarabangsa. Jadi kalau kita boleh buat step by step, InsyaAllah saya rasa kita punya industri walaupun dalam keadaan pandemik yang macam ni, kita masih lagi mampu untuk still survive. Betul tak Naj? Ya, dan saya rasa dalam para penonton kita ni ada 2-3 yang memang orang Negeri Sembilan, itu sebab dia orang masuk ke dalam webinar kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya semua yang ada di sini untuk menyertai program kami daripada Malaysia Productivity Corporation dan Tourism Productivity Nexus, NPC dan TPN yang dinamakan Malaysia Virtual Experience, di mana tuan-tuan dan puan-puan pilih aja produk mana yang tuan-tuan dan puan-puan memang ada pengetahuan, ada semangat, ada keinginan untuk share secara maya. Okay? Jangan takut, jangan takut nak kata Allah tak pernah buat ke apa ke, kami akan bimbing. Itu sebab kami adalah mentor. Saya mentor, Kak pun mentor,
Jadi benda ni dia program yang percuma ya, memang disediakan oleh kerajaan melalui MDC dan TPN, di mana you just daftarkan diri dengan sama ada saya ataupun dengan Ika, dan kami sebagai mentor kami akan tengok apa produknya, macam mana nak tunjulkan, macam mana nak buat dia punya poster, macam mana nak luahkan kata-kata cantik untuk menarik orang. Ya, betul. Di media sosial. Jadi jangan takut, hubungi je kami dan cadangkan apakah produk-produk di Negeri Sembilan yang boleh ditunjulkan, dan kami akan bantu olahkan supaya boleh dibuat, kita boleh jual virtual tour ataupun virtual product ataupun macam Raja Hafiz buat, dia bukan buat tour, dia buat macam webinar, tapi berjaya. Jadi itu yang kita nak tu. Malahan Cik Zahir sendiri, memandangkan Cik Zahir memang kedudukan di lembaga penggalakan pelancongan Negeri Sembilan tu, kalau tuan sendiri kenal siapa-siapa yang pandai dalam ilmu ataupun craft ataupun nature guide, galakkan diorang supaya berhubung dengan kami, dan kami akan bantu dia untuk masukkan dia punya kepakaran, dia punya ilmu, dia punya apa semua untuk diperkenalkan di internet. Dan kalau dia pembuat craft, dia boleh jual virtual online sambil dia mengajar apa yang dia buat tu. Jadi kita boleh bantu dari segi. Ya, betul. Itulah Cik Zahir, jangan bimbang, kami ada, TPNC ada, Akta and Naj pun ada, kita ada Hafiz, dan boleh membantu Cik Zahir also dalam apa-apa saja yang produk terbaru yang tak pasti nak buat macam mana kan. Mungkin Cik Zahir dah ada idea macam mana nak buat, tapi cara approach kami berbeza. Mungkin kita boleh sama-sama team up untuk sama-sama memperkembangkan produk di Negeri Sembilan. Saya sangat kerja tu nak pergi Negeri Sembilan sebenarnya. Kena menghadap. Betul tak Puan Hafizah? Join sekali menghadap. Betul. Betul. Puan Hafizah mungkin dia join sekali tu. Betul. Yang tak tahan ni adalah makanan tu. Api tu. Aduh. Boleh datang, kita uruskan insya-Allah. Okey. Macam contohnya ya, Cik Zahir, saya teringat saya pernah melihat persembahan Cak Lempong Negeri Sembilan ya. Dan saya memang terhibur. Saya terhibur. Dan saya tahu kalau kita pandai, kita ada pihak di Negeri Sembilan yang memang dia penggiat Cak Lempong ni, kita boleh bekerjasama dengan dia, kita boleh bantu dia untuk buat virtual tour. Dan kita sama-sama kita akan cuba pasarkan juga. Jadi contohnya saya adalah sikit-sikit kenal orang putih yang expats yang memang tinggal di Malaysia. Jadi selama COVID-19 pun dia memang dekat sini lah sebab dia memang expat, kerja sini, keluarga apa sini. Jadi saya tahu dia orang ni minat benda-benda macam ni. Dia walaupun secara virtual kita boleh jual kat dia orang. Untuk dia orang bayar, dia masuk, dia tengok nanti sekurang-kurangnya dia dah tahu. Jadi lain kali dia pergi Negeri Sembilan, dia boleh cari lagi, kat mana ada persembahan Cak Lempong ataupun tarian-tarian Negeri Sembilan dan sebagainya. Gitu. Okey. Baiklah, tak ada soalan lain ke? Nampaknya masa dah sangat mencemburui kita. Ya Naj? Okay, kita dah sampai ke penghujung program. Sangat-sangat terima kasih kepada tetamu kita dan terutama Cik Hafiz, Cik Zahir, Puan Hafizah sebab sempat join walaupun ada meeting back to back, saya difahamkan. Okay, terima kasih yang kita ada beberapa lagi attendees kita yang yang sempat join pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Sekiranya anda mempunyai soalan, sila emailkan kepada atikanaj@gmail.com. Kalau ingin mendaftarkan diri untuk program MyVXP, boleh pergi ke www.wayup.my. Okay, so kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan bersama tetamu jemputan yang lain. Harap kita dapatlah beberapa tourism lagi yang akan join kita. Kita masih lagi menunggu daripada Selangor, Melaka, dan kita akan ada lebih lagi produk yang patut kita sama-sama tunjukkan, promote with one and another. Betul tak? Okay, baiklah, kita jumpa di minggu hadapan. Terima kasih semua.
So selamat beristirahat, belum habis lagi kan waktu pejabat ni. Okey, baiklah. Terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Nash. Hafiz, Mufiza. Sama-sama. Alright. Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum. Salam. Okay, Assalamualaikum. Salam. Salam. Thank you Tika. Ha.